Dalam ceramah ustaz yang lepas, orang kafir bila mati roh tak diangkat ke langit, tak diterima di bumi, berkeliaran di bumi, boleh tengok macam website ghost.com. Soalannya bila mereka menerima azab kubur. Jadi disebut dalam Quran, la tufattahu lahum abwabus sama'. Nampak? Tidak dibukakan bagi mereka itu, roh-roh orang kafir dan munafik, akan pintu-pintu langit. Maka dia duduk di bumi. Maka di mana, bilakah dia itu diazab? Di alam barzah. Jawabnya, di bila masa Allah menghendaki, itu saja. Bila masa Allah menghendaki. Ini telah dijawab oleh ulama-ulama. Bila Allah nak azab dia, bila masa Allah kehendaki. Tidak menjadi urusan kita. Macam orang pertikaikan orang yang mati tidak ada kubur. Adakah dia alam barzah? Ada orang pertikaikan. Kan dia tak ada kubur, meletup di udara, pum, hilang terus kena tembok kapal terbang. Atau mayat dia sebelah yang larikan buaya, sebelah lagi ambil di rimah. Nak, tak ada kubur, telang habis. Licin dengan telinga-telinga, bahan habis dengan rambut-rambut. Nak, maka adakah alam barzah ada kena azab tak? Jawabnya, kubur lain, alam barzah lain. Semua yang mati akan berada di alam barzah. Kubur alam dunia, alam barzah alam akhirat. Kubur kita pergi tengok, nampak, oh tu kubur ayah tu. Dah tu kasih selamat. Tu kubur ayah. Faham? Tu alam dunia. Alam akhirat kita tak nampak, barzakhun namanya. Siapa yang mati mesti ke barzakh. Sama ada kubur atau tak ada kubur. Cuma kita panggil saja dengan nama alam kubur. Muhammad Hafiz Farhan bin Khairul Nizam, tolong hubungi Nur Asyikin, ibunya, 019 370 9313. Muhammad Hafiz Farhan bin Khairul Nizam, mak dia menunggu, tolong telefon mak dia Nur Asyikin. Baik. Saya akan kahwin dengan seorang anak yatim. Apakah tanggungjawab saya kepada dia sesudah berkahwin nanti? Dia akan kahwin dengan anak yatim, perempuan lah. Dia sebagai suami, maka dia ada dua di situ. Pertama, dia akan berkahwin dengan anak yatim. Yang kedua, dia akan orang tu jadi isteri dia. Kita nak tanya, masa mu berkahwin dengan isteri yang anak yatim ni, berapa umur dia? Sebab anak yatim siapa balik? Bini mu ni balik tak lagi? Kalau belum balik, boleh kahwin. Nampak? Boleh. Perempuan yang belum balik boleh kahwin. Dia tak ada umur pengantin perempuan ni. Katakan umur baru 9 tahun, dia kahwin. Belum lagi balik, ya, maka dia masih bernama yatim. Tapi setelah balik, hilang nama yatim. Jadi faham baik, awak akan kahwin dengan anak yatim ke, atau anak yatim dulu sekarang sudah tidak yatim? Faham tak? Kalau bini awak umur 18-19, bukan anak yatim. Anak yatim paling tua 15 yang tak keluar haid. Faham? Jadi kewajipan bukan jadi sebagai anak yatim, sebagai seorang isteri. Ingatlah, bila kita berkahwin dengan seorang isteri, kita berkahwin dengan orang yang kita akan jaga dia, keselamatan dia dan seumpamanya, beri makan minum dia, tempat tinggal dia. Dan semuanya itu Allah akan tanya balik di akhirat. Baik, soalan seterusnya. Kita ada 50 minit lagi. Apakah hukum remaja zaman sekarang memberi salam kepada bukan mahramnya? Masalah beri salam bukan mahram boleh pada asalnya. Yang ada pandangan ulama ialah beri salam kepada perempuan muda. Adapun perempuan yang bukan mahram, perempuan tua, mokcik-mokcik, tak ada masalah. Anak muda umur 18 tahun beri salam ke mokcik umur 80, tak ada masalah tu. Masalahnya sama-sama 16 dengan 17 tahun. Maka ada perselisihan di kalangan ulama. Ada mengatakan haram beri salam, ada mengatakan makruh beri salam, ada mengatakan harus beri salam. Ni 3 pendapat yang terkenal di kalangan imam-imam. Kenapa jadi gini? Kerana tidak ada nas yang jelas menyebut masalah perkara ni. Maka oleh gitu, kita tengok keadaan lah, apa tujuan kita beri salam. Kalau salam kita tidak menimbulkan fitnah, kita taklid pendapat yang mengatakan harus. Itu saja. Jadi mudah.
Soalan seterusnya. Bawah dagu aurat perempuan ke tak? Adakah termasuk aurat? Bawah dagu perempuan. Dia Nabi SAW datang dan beritahu bahawasanya perempuan itu tak boleh lagi menunjukkan ini dan ini, tangan dengan muka. Tapi Nabi tak ceritalah bawah dagu ke ujung dagu lagu mana. Maka bila gitu ulama pun masing-masing beri pandangan. Bila masing-masing mujtahid beri pandangan, ada sedikit perbezaan pendapat. Ada yang beri pendapat apa yang kita tengok dari depan itu bukan aurat. Kalau tengok ke bawah baru nampak itu aurat. Maka jadilah dagu itu aurat. Kerana dari bawah tak nampak, daripada depan maka bawah adalah aurat. Maka tengok ke depan nampak dagu, maka dagu bukan aurat, maka dia pakai tudung gitu. Jadi adalah pandangan yang mengatakan apa yang dipegang oleh tudung itu di bawah tekak, maka lepas pada tudung adalah bukan aurat belaka. Semua ni ada sandaran belaka, ada balik pada uruf, ada balik kepada amalan-amalan yang berlaku pada zaman salafus soleh. Cuma bila kita nak yang terbaik, al-khuruju minal khilaf, kita keluar daripada khilaf, ambil tudung, buat terakak sikit sampai ke hujung dagu. Soalan seterusnya, apakah beza antara minta dan ambil berkat dari alim ulama? Apakah kita boleh minta berkat daripada alim ulama? Berkat ni tengok benda makna barakatun. Barakatun, Melayu kata berkat. Barakah ni apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi bertambah kebaikan ni boleh tak kita ambil dengan orang? Tak ada. Jadi kita nak tumpang barakah. Nampak? Jadi kalau kita doakan keberkatan boleh. Allahumma barik laka, Allahumma barik laka, ya Allah berilah berkat bagi kamu. Boleh. Tapi mari berkat, aku nak satu berkat. Tak boleh nak buat gitu. Jadi barakah ni tumpang kebaikan. Sebab itulah masalah ni dia umum, tidak maknanya terkhusus dengan satu-satu masalah. Dia umum sangat masalah barakah. Sebab tu bila Rasulullah dia masih ada orang pakai pergi ambil berkat Nabi pegang gelas tu orang pergi minum, Nabi pegang benda ni orang pergi pegang ambil barakah, Nabi cium benda tu orang pergi cium. Bila tak ada Rasulullah tinggal sahabat, orang buat dengan sahabat pula. Bila beranak panggil sahabat suruh belah mulut. Tak ada dalam sahabat, tinggal tabi'in pula orang ambil keberkatan. Jadi keberkatan ni sebenarnya bukan milik ulama. Tu salah faham orang kampung. Bukan ulama saja, bahkan orang biasa pun ada keberkatan. Ziyadatul khair maknanya orang yang bertambah kebajikan. Kerja postman saja tetapi dapat mari masjid, dapat pergi belajar tafakuh fiddin, dengan gaji sebagai seorang postman, boleh hadir kuliah, boleh pergi buat benda-benda derma dan sebagainya, menunjukkan kehidupannya dan pekerjaannya ziyadatul khair, bertambah benda-benda yang baik. Ada yang pakak besar tak boleh mari masjid, tak boleh nak derma dan sebagainya, 1,500 pada sebatang kayu goh je bagi anak puing dalam lubang. Nak bagi kipah masjid, sorry boh, 3 kali hidup kita tak bagi. Walaupun gaji dia 1 juta sebulan, tidak ziyadatul khair. Khair itu tidak bertambah. Jadi berkat bukan mari sini aku nak berkat, mari aku nak berkat. Mari kita ambil berkat kat ustaz tu, mari ambil berkat kat tok syekh tu, mari kita ambil berkat kat maulana tu. Bukan lagi tu. Tumpang keberkatan. Di mana saja ada benda yang baik adalah keberkatan. Kita duduk situ, mudah-mudahan berkat dan rahmat dapat juga kepada kita. Soalan seterusnya, saya tengok rumah tok guru saya ada gambar Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman. Apakah hukum melakar wajah 4 sahabat ni? Tidak ada sebarang nas dalam Quran dan hadis cerita tentang hukum lokih muka sahabat. Yang adanya fatwa ulama yang kita himpunkan daripada banyak kitab-kitab fatwa ulama, haram melukis gambar sahabat Nabi. Haram hukumnya kita pergi lukis. Jadi tak usahlah kita buat gambar-gambar sahabat letak di rumah jujuk, jadi macam rumah orang Yahudi dah pula, jadi macam rumah orang Nasara lah pula. Tak, cukuplah kita kasih pada para sahabat dengan kita tengok akan tarikh-tarikh para sahabat.
tengok manakib sahabat, kita baca kisah-kisah dia, menyebabkan kita rasa seronok dan rasa rindu dengan mereka. Tak payah nak bubuh gambar dah. Nak bubuh gambar yang tidak dilarang oleh ulama. Pernah seorang laki-laki dia gambar benda yang hidup. Maka Nabi kata tak boleh jasalah gambar-gambar hidup ni. Dia nak letak juga gambar perhiasan. Kalau nak juga letak gambar-gambar yang tidak bernyawa. Jadi kita sayang para sahabat, kasih pada sahabat, tak mesti rumah kita letak gambar. Nak letak gambar juga, nak hias rumah, hubung gambar benda tak bernyawa. Orang yang minat motor, gambar motosikal. Tak ada masalah, tak ada haram pun ulama kata. Dekat meja makan Honda Car, dekat jambang C135 LC. Mana dekat jemur kain EX5. Skuter duduk kat meja makan pula stay lagi. Tak ada masalah pun. Orang minat lori. Orang minat mesin kisah semi buat gambar. Jadi benda-benda lagu tu kadang-kadang pelik. Jadi nampak macam rumah orang bahai, macam rumah orang apa benda ni, ajaran yang tidak munasabah dengan kemurnian Islam.